Pada malam keempat kita mulakan dulu majlis kita dengan tasbih pula, dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang kepada anda semua. Tahniah kerana konsisten berikan tepukan yang gemuruh kepada diri anda. Okey, good job. Okey, very good job. Inilah tanda-tanda orang berjaya, sentiasa konsisten dalam perbuatan. So saya nak ucapkan selamat datang kepada Tuan Ahmad, kepada Cik Ainul Syafiqah, kepada Puan Irnawati Amudin. Apa khabar? Rasa semalam ada kan? Hari ni ada rezeki dapat datang. Okey, boleh buka kamera. Okey. Anda digalakkan untuk buka kamera. Saya nak tengok muka-muka yang hadir. Tahniah Puan Nolizawati sebab buka kamera tanpa disuruh. Okey, alhamdulillah. Selamat datang kepada Cik Inawati Amustin, kepada Saudara Hidayat Osman, kepada Cikgu Muhammad Ali Abdullah. Okey. Selamat datang kepada Tuan Nas Iris, Tuan Nazri. Ya. Tuan Nazri, dah hari keempat Tuan Nazri, alhamdulillah. Okey, Kak Nolizawati, Kak T. Siapa lagi dekat sini? Ada Puan Nur Azura. Okey. Puan Norizan Hashim. Puan. Siap ada channel Norizan Hashim channel. Subhanallah. Okey, siapa lagi bersama kita? Okey. Kita punya setia ni, Puan Salmah Yunus. Okey. Puan Shazlin Muhammad Isa. Okey, selamat datang kepada Puan Rahibah Hussein. Okey, baru masuk. Alhamdulillah. Kita rasa syukurlah sebab bukan mudah bukan mudah kita nak ini jujur lah, first time kita buat Jiwa Champion Bootcamp ni. Okay, ini first time, julung-julung kali je. Selepas 3 bulan kita buka office. Okay, banyak, saya yakin banyak orang kata banyak perkara yang copak. Okay, yang lemahnya. Tapi kita cuba beri yang terbaik. Tahniah kepada anda sekali lagi sebab bagi komitmen yang terbaik. Itulah. Itu rasa kesyukuran saya lah hari ni. Okay. Siapa lagi? Tak ada lagi dah. Ada 13 orang dekat dalam ni. Okay. So malam ni kita nak berbincang dengan lebih deep. Okay. Tentang marketing. Okay. Sebenarnya saya cakap je deep. Sebenarnya dia basic je. Ni adalah basic marketing. Okay. Basic marketing. Kalau kita faham basic ni, dia sebenarnya penting. Penting untuk kita belajar yang seterusnya. Kalau tak faham basic, kita tak boleh go further. Okay. Ramai orang hari ni dia fikir marketing, dia perlu berbayar. Kan? Paid marketing, FB. Kan? Terus tu fikir iklan FB. Okay. Tapi dia lupa. Dia lupa sebenarnya ada lagi marketing yang lain. Okay. Yang kita nak ajar newbie pun yang baru-baru berniaga. Macam dalam ni mungkin yang baru-baru nak berniaga, nak berjinak-jinak dalam perniagaan, dalam keusahawanan, pastinya mencari satu jalan di mana mereka boleh cut cost. Macam mana mereka boleh cut cost ataupun low cost dalam marketing. Marketing ni perkara yang penting dan ada cost dia. Tapi alangkah seronoknya kalau kita dapat tahu ilmu macam kita nak low cost ataupun nak zero cost terus. So semalam kita dah bincang tentang formula siapa sebenarnya. Okey, kita dah bicara tentang S yang pertama. Sebenarnya dalam marketing ni dia ada beberapa belas lah formula dan strategi dalam marketing. Okey, formula siapa ni adalah yang pertama. Ada lagi 12 ke 13 tak termasuk formula siapa ni tentang ilmu strategi marketing. So kita baru nak start je rupanya. Okay.
So, as yang pertama semalam kita bincang tentang audience, okay? Mengenal audience, mengenal sasaran kita. Okay, Assalamualaikum, selamat datang kepada Cikgu Azizah Cik Muhammad. Tahniah sebab konsisten. Alhamdulillah. Okay. So, saya nak anda semua berikan energi yang terbaik pada malam ini. Okey, mungkin dia akan penisian pada Waalaikumsalam Tuan Abdullah Zuhri. Selamat datang. Oh, ada lagi yang datang. Siti Sunati. Okey. Alhamdulillah. So hari ni kita nak habiskan formula siapa. Kita dah bincang tentang audience, tentang sasaran, kita dah kenal serba-serbi, okey. Kita nak go through kepada IAPA. Sasaran ni takkan lengkap. Okey, S yang pertama ni takkan lengkap jika kita tak tahu IAPA. Okay, siapa? Okay. So, berikan fokus anda, berikan energi anda. Okay, saya nak buat satu ni dah. Okay, saya cakap say yes, sebut yes 3 kali. Okay, guys, champion, say yes. 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 Okay, good, bagus. Okay, cuba tulis I am champion. Tulis kat ruang komen. I am champion. Saya aminkan. Okay, good. I am champion. Amin. Nurizat, Puan Nurizat, Azura, I am champion. Amin. Amin. Saya semua saya aminkan. Kamar Puan Yunus, selamat datang. Amin. Okay, Alhamdulillah. Okay, selamat datang Umar. Okay. Alhamdulillah, background pantai. Tenang. Okay, so kita nak dulu lah. Okay, sebelum kita nak belajar. Saya doakan kita dimudahkan urusan lah malam ni untuk faham. Okay, kita nak tuntut ilmu, kita nak paling kita nak adalah faham lah. Belajar ilmu kita nak faham. So doakan untuk diri kita supaya Allah SWT buka lah hati kita ni untuk mudah faham. Okay, lidah Cik Ahmad nanti, lidah saya mudah bukan ilmu. Okay, mudah. Allah mudahkan kami. Okay, jangan lupa notebook dan ataupun tulis Okay. So tanpa memajangkan kalam, saya menjemput sahabat saya, Tuan Ahmad Ista. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam mana suara saya? Jelas ke tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara kurang dengar. Kurang dengar? Ada mic ke? Dengar. Yang lain okey ke? Yang lain dengar. Clear. Yang lain clear. Clear. Kalau clear okey. Alright. Okey, yang lain. Okey. Ahmad dah rekam Dah record dah. Alright. Dah rekam. Okey, good. Okey, background saya ni nampak terbalik ke nampak betul? Nampak betul? Betul Betul. Sebab kat saya ni terbalik. Okey, saya ada tulis ni. Bakal terjual 1 juta. Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, ni dia panggil orang kata apa? Be do have. Saya akan cerita apa benda be do have ni. Okey, so sebelum tu saya nak kongsikan kesyukuran saya. Boleh tak saya kongsikan kesyukuran saya sikit? Sebelum kita mulakan. Boleh Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Saya rasa hari ni sangat-sangat bersyukur sebab dah dapat second dose untuk vaksin. Okey, vaksin Pfizer. Dan alhamdulillah sekarang ni pun dah buat pendaftaran untuk umrah. Sebab umrah pun dah dibuka dekat Arab Saudi kan. Cuma dekat Malaysia ni belum dapat announcement. Dah daftar untuk mutawif lah. Daftar untuk mutawif. So untuk mutawif ni tak payah keluar duit. Kita dibayar. Okay, alhamdulillah. So itu benda yang saya nak sambung daripada first dulu COVID masuk tu. Okay, saya nak sambung untuk jadi mutawif lah, untuk teruskan untuk jadi mutawif. Okay, so hari ni kita akan mulakan kita punya pembelajaran. Dah hari keberapa dah ni? Hari keberapa? Dah ke-6? Ketiga? Tiga kan? Baik. Tiga. Yalah, okay. Satu tak masuk kelas. Satu tak masuk kelas, jadilah 3. Baik. Okay, sebenarnya ada tahu saya ada upload
video yang lepas-lepas ada dekat YouTube. Nanti saya akan senaraikan lah bagi siapa yang terlepas. Boleh tengok balik sebab dia sangat relate. Apa yang kita kongsikan setiap hari tu dia sangat-sangat relate. Termasuklah hari ni adalah sambungan daripada minggu lepas. Semalam punya. Okay, sekejap saya kongsikan slide kita. Baik. Oh, Puan Rohibah. Dos kedua hari ni. Okay, tahniah juga Puan Rohibah. Dos kedua Pfizer. Alhamdulillah boleh join kelas malam ni badan boleh bertahan. Okay, alhamdulillah. Doakanlah kita tak demam kena Pen dos ke? kita ni. Pen. Yang first alhamdulillah, yang first pun saya pun tak ada demam. Alhamdulillah. Pen. Akak tengok jatuh lah. Baik. Okay, siapa yang dah ready? Komen ready. Ready. Baik. Okay, hari ni adalah sambungan daripada semalam. Okay, kita nak cerita pasal siapa. Okay, S semalam apa yang kita belajar? Jom kita recap sekejap. S yang pertama. Apakah kita belajar semalam? S adalah sasaran. Baik, sasaran ni ada beberapa perkara. Ada berapa semalam? Kategori? 3. Baik. Yang pertama? Demografi. Baik. Yang kedua? Psikografi. Dan yang terakhir? Psikigrafi. Okay. Baik. Siapa yang tak sempat join semalam, nanti boleh kaji balik. Sebab bab semalam sangat penting untuk kita kesinambungan hari ini. So kita sambung hari ni I, A, P dan A. Siapa yang nak tahu I, A dan P dan A ni? Cuba angkat tangan dan say I. Okay, alhamdulillah. Okay, soalan pertama yang saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu. Okay, kita berniaga ni, okay, ni nak cerita pasal siapa ni? Kita nak berniaga ni, adakah kepada manusia ataupun kepada haiwan ataupun kepada tumbuh-tumbuhan? Manusia. Pening juga kepala nak fikir ni. Tak payah pening-pening. Satu je. Kita nak jual kepada manusia. Okey, manusia. Kita tak jual kepada haiwan. Okey, kita tak ada jual kepada kucing bagi duit pada kita, tak ada. Okey, kita jual kepada pokok bagi duit pada kita, tak ada. Okey, kita jual kepada manusia. So hari ni tajuk dia adalah untuk kita mendalami apa yang ada dalam hati manusia ni, yang pattern dia tu lebih kurang sama untuk kita nak kaji. Baik. Okey. So boleh saya teruskan? Okey. Yang pertama adalah kita nak cerita I. Okey, semalam kita dah cerita S, hari ni kita cerita I. Kita minta tolong Ayub untuk mute kan sahabat-sahabat kita yang ada bunyi noise dekat background tu. Okey, baik. Terima kasih. Alright, untuk yang kedua, semalam adalah sasaran, hari ni adalah isu. Okey, kenapa kita kena faham pasal isu? Kenapa kita kena tahu pasal isu? Okey, sebab manusia membeli ni sebab apa? Kita tanya soalan kepada tuan-tuan dan puan. Kenapa manusia membeli? Cuba tulis kat ruangan komen. Apakah sebab manusia membeli? Adakah dia sebab perlukan? Ataupun dia sebab emosi? Ataupun disebabkan orang lain suruh belikan? Terpengaruh untuk kepuasan, emosi, keperluan ataupun kehendak, diri, minat, selesaikan masalah. Baik. Okey, terima kasih kepada anda yang respon. Okey, jom kita gali apakah isu. Okey, isu membawa maksud adalah message. Okey. So, ada istilah yang mengatakan bahawa copywriting tells, story sells. Faham tak? Copywriting tells, story sells. Kalau kita buat copywriting, okey, dia akan menjadi kita hanya memberitahu. Tapi kalau kita bercerita, dia akan berlakunya jualan. Okay, sebab dalam cerita, dia akan mempengaruhi. Orang beli ni selalunya dipengaruhi lah.
diracuni. Ayat dia, diracuni. Okey, oleh siapa? Oleh kita semua yang membawa mesej kepada mereka untuk menyelesaikan isu-isu mereka. Kadang-kadang dia tak tahu pun. Setuju diracuni. Macam pernah jadi je kan. Siapa yang diracuni dekat sini beli buku Ustazah Basikal? Alright. So apakah mesej? Mesej yang kita nak bawa untuk highlight all the issues yang kita ada. Sedangkan orang yang sebelum membeli buku Ustazah Basikal, dia tak ada pun isu tu. Tapi dia membeli sebab ada isu lain. Semalam kita dah cerita, kita dah bincang. Apakah isu yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan beli buku Ustazah Basikal? Satu adalah apa yang kita dapat semalam adalah curiosity. Okay? Padahal sebelum nampak iklan Ustazah Basikal ni tak ada pun curiosity tu. Okay? Tapi ada orang yang pengaruh menyebabkan tiba-tiba dia ada curiosity tu yang perlu disettlekan. Kalau tak, dia tak boleh tidur malam. Okay? Baik, jom kita teruskan. Okay, so ada 3 cara macam mana kita nak sampaikan mesej. Ada berapa? 3 perkara. Okay, 3 cara macam mana nak sampaikan mesej. Yang pertama adalah dengan cara kita sampaikan mesej dengan menulis copywriting. Menulis copywriting. Okay. 1x tu maksudnya adalah efek dia ataupun impact dia 1 kali ganda. Okay, copywriting impact dia 1 kali ganda. Baik. Yang kedua adalah video marketing ataupun video testimoni. Okay, ni cerita pasal video Yang tadi adalah penulisan bersama dengan gambar. Copywriting tu bersama dengan gambar lah. Video marketing ataupun video testimoni, impact dia 3 hingga ke 5 kali ganda. Bila kita sampaikan mesej melalui video, dia punya impact 3 hingga ke 5 kali ganda. Baik. Yang ketiga, ni paling best. Berapakah impact kita buat FB Live? Berapa? Cik, dah tunjuk jawapan dah. Tapi nak tanya juga. Berapa kali ganda? 30 kali ganda. Yes, 30 kali ganda. Siapa yang nak tengok bukti? Siapa yang nak tengok bukti? Saya ni kalau bawa saya semua akan tunjukkan bukti. Dia bukan saja-saja. Okay, ada bukti. Baru tadi, ni saya nak tunjukkan tadi. Hari ini punya result. Hari ini punya result saya nak buktikan yang copywriting menulis dengan gambar 1 kali ganda, buat FB Live 30 kali ganda. Baik, saya akan tunjuk. Okay, ini adalah posting hari ini dekat page Ustazah Basikal. Okay, mungkin kecil kot untuk anda nampak. Okay, tapi tak apa, saya bacakan. Untuk sebelah kiri adalah gambar dan copywriting. Okay, gambar dan copywriting, dia punya jumlah share dia adalah 2. Jumlah share dia adalah 2. Okay, tapi reach dia ramai, reach dia banyak, 1148 orang. Tapi yang share 2. Ini adalah bentuk gambar dan copywriting. Message yang disampaikan adalah bentuk gambar dan penulisan. Impact dia hanya 1 kali ganda. Okay. Kalau kita tengok live, live ni baru petang tadi. Petang tadi buat live. Tajuk dia pendek dia. Apa yang jadi seterusnya? Itu je. Nak tingkatkan curiosity. Semalam kita dah bincang pasal curiosity. Hari ni kita terus bagi tajuk curiosity. Apa yang jadi seterusnya? Orang pun akan klik. Okay. Dan kita tengok, people reach dia tak seramai penulisan tadi. Reach tu hanyalah 498. Okay. Yang tadi tu, yang gambar tu, langsung tak ada komen. Tapi kat sini, komen dia ada 41 komen. Maksudnya 41 kali ganda daripada penulisan. Tadi saya cakap 30 je kan. Tapi ni adalah 41 kali ganda. Okay. Kalau kita tengok dalam bentuk share pula. Yang ni 2, share dia 2. Okay. Yang live, share dia 34 share. Nampak? 34 share. Nampak? 30 kali ganda daripada penulisan. Jelas ke jelas? Faham ke Jelas faham? sangat ni. Ini baru tadi, hari ini punya result. Panas daripada oven. Dan setiap hari akan dapat result yang sama. Okay. Ini saya bagi bukti terus untuk you all percaya. Seeing is believing. Okay. Baik.
Okay, jika audience dah tepat, kita dah tahu dah audience kita sebelum ni, okay, seorang guru. Umur dia berapa? Kita ulang balik lah. You all semua boleh dah masuk terus dalam mindset. Okay, berapa umur semalam? 40 ke 50. 40 ke 50. Jantina? Jantina perempuan. Perempuan. Tempat tinggal, lokasi? Bandar. Bandar. Dia punya hobi ataupun minat dia? Baca. Membaca. Travel. Okay. Berapa anak? Berapa orang anak? 4, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okay. 4 sehingga 6. Dan apa lagi? Apa yang menyebabkan dia beli? Last sekali. Curiosity yang tinggi. Yes, curiosity yang tinggi. So kita dah tahu audience kita siapa. Kalau ada orang makcik dekat depan muka kita ni, itulah orang yang kita nak cari tu. Okay, sebab makcik lah, sebab dia perempuan kan, dah berumur di antara 40 hingga 50 tahun. Dia lah orang yang kita cari. Baik. So apa isu dia? Apa isu dia yang buku Ustazah Basikal ni adalah dia punya solusi. Okay, apa isu yang perlu kita bangkitkan untuk tarik perhatian diorang ni? Apa isu tuan-tuan? Apa isu tuan-tuan dan puan-puan yang saya kena tarik sebelum tuan-tuan dan puan-puan beli? Apa isu? Jadi ilmu ni mahal sangat. Mahal sangat. Sebab dia deep insight yang sebenarnya dia tak ada isu pun. Cuma kita yang create the issue. That's the skill. Yang perlu kita bangkitkan. Ya, dia ibarat macam ni lah. Siapa yang boleh menjual, macam Tuan Ayub selalu bagi contoh. Dia kata macam mana kita nak jual sikat kepada orang botak. Siapa dapat jual sikat kepada orang yang botak, dahsyat lah. Power lah cara dia pengaruhi. Ataupun jual aiskrim kepada Eskimo. Macam mana cara dia? Apa isu yang kita kena timbulkan dalam hati dia? Okay, sama ada pain ataupun gain. Orang membeli sebab dua perkara ni je. Nak selesaikan masalah dia, nak selesaikan kesakitan dia, ataupun nak dapat lebih. Okay, contoh, orang beli ubat sebab nak ubat kesakitan dia lah. Okay, orang beli kereta yang mahal sebab dia nak dapat lebih. Okay, nak orang nampak dia ada lebih. Ataupun beli barang-barang mahal, beli jam mahal, gain sesuatu. Okay, kelebihan sesuatu. Okay, buku Ustazah Basikal ni saya nak tanya. Buku Ustazah Basikal ni, tuan-tuan dan puan-puan beli sebab pain ataupun gain? Cuba respon kat ruangan komen. Pain ataupun gain? Nanti saya akan jelaskan apa itu pain, apa itu gain. Gain pun. Okay, Puan Marfu'ah Yunus, pain. Itu nak kena tahu tu apa kesakitan dia tu. Okay, Puan Azizah, gain. Puan Ainul Syafiqah, gain. Azura, gain. Gain. Ahmed Ayub, gain. Okay, majority adalah gain. Nakkan sesuatu. Nakkan sesuatu yang baru. Yang belum ada dalam hidup dia, dia nakkan sesuatu yang baru. Gain. Gain knowledge. Yes. Okay. Knowledge ni lagi jelas. Gain knowledge. Yes. Okay. Macam Puan Marfu'ah, sakit tak boleh travel. Yes. Pain. Kesakitan. Sakit hati. Banyak sangat roadblock. Tak boleh travel. Okay. Sakit. Kesakitan. Tak boleh travel. Yes. Dia adalah satu isu kepada ramai orang dekat Malaysia sekarang ni. Baik. Okey, kenal pasti isu kritikal. Dia punya pain macam saya cerita tadi. So kita kena kenal pasti sama ada isu kritikal ataupun kenal pasti isu air muka. Okey, apa yang dimaksudkan dengan isu air muka ni? Okey, isu air muka ni dia lebih kepada macam kalau aku tak beli ni aku kena ejek, macam tu. Kalau aku tak beli ni orang cakap apa? Okey. Mungkin buku Ustazah Basikal ni tak sampai level tu. Kita tak beli pun tak ada siapa heran pun sebenarnya. Okay. Tapi dia ada mungkin mungkin ni kita cerita pasal mungkin. Dan tak ada data pun sebenarnya ni. Orang membeli sebab dia nak menunjukkan dia
tahu lebih daripada orang lain. Okay, mungkin itu dah masuk dalam gain lah. Dia bukan not even pain lah. Okay, pain ni dia lebih deep. Dia macam orang membeli tu sebab tak nak orang lain cakap ataupun orang lain ejek kita. Itu adalah isu air muka. Okay. Okay, ini I. Tadi adalah S. I. Ini adalah I yang kedua. Yang tadi I adalah isu. I yang kedua adalah ingin. Okay. Apa yang customer ingin selesaikan? Okay. Apa tuan-tuan dan puan-puan nak selesaikan? Okay, saya nak tanya soalan lah. Okay. Kepada siapa yang hari ni saya nak tanya? Saya nak tanya kepada Puan Ainun Syafiqah. Boleh? Okay. Apakah yang... boleh buka mic? Okay. Hari ni kita buat role play lah. Kita tanya. Apa yang Puan Ainun... Puan betul Okay. Puan Ainun nak selesaikan dengan beli buku Ustazah Basikal ni. Apa masalah yang nak diselesaikan? Ya. Yeah. Nombor 1, saya nak tahu macam mana Tuan Ahmad dan juga Ustazah Hazila travel secara berbasikal. Itu nombor 1. Nombor 2, saya nak tahu macam mana Ustazah Adila dan juga Tuan Ahmad dapat dapat rasakan yang segala ni segala benda yang jadi tu Allah yang tetapkan segala ni. Baik. So dia nak dapatkan rasa tu. Faham? Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Puan Ainun. Okey, so kita boleh nampak satu adalah nak tahu macam mana boleh travel dengan basikal. Okey, dan yang kedua adalah nak tahu macam mana boleh rasa yang semua benda yang jadi tu Allah yang tentukan. Okey, point dia adalah apa customer yang ingin selesaikan adalah nak tahu. Betul tak? Jawapan dia sama dengan curiosity sebelum ni. Okey. Yes. Kita ambil lagi seorang lah. Tuan Nas, boleh tak Tuan Nas? Tadi kita ambil wanita, kita ambil tuan lelaki pula. Okey. Apa yang masalah yang nak diselesaikan ni dengan beli buku Ustazah Basikal ni? Masalah dia masalah dia tu lah tengok kat YouTube kan. Lepas tu tergantung cerita. Tergantung cerita. Okey. Jadi kita pun nak tahu lah. Lepas tu nak tahu macam mana cara nak pergi jalan-jalan, nak pergi. Kan cerita pasal duit ada RM1,900 kan. Yes. Jadi macam mana boleh cukup duit kat Mekah kan. Macam mana dapat duit naik flight pula. Macam tu lah. Baik. Okey. So saya rasa kalau saya tanya dengan semua orang. Terima kasih Tuan Nas. Okey, beri tepuk gemuruh kepada Tuan Nas dengan Puan Ainun. Okey. Boleh jadi saya akan kalau tanya semua orang lebih kurang sama. Nak tahu lebih lagi. Ke ada lagi yang lain? Cuba komen dekat bawah. Selain daripada nak tahu. Siapa yang dia punya masalah dia lain sikit, pelik sikit. Cuba komen dekat ruangan komen. Keinginan dia lain. Keinginan dia lain sikit. Mungkin saya tak tahu. Keinginan dia lain. Dia beli buku ni sebab dia ingin benda lain. Yes. Okay. Mungkin sebab buku ni tebal dia nak buat bantal. Wallahualam, kita tak tahu. Kan? Masing-masing. Alright. Okay, kalau tak ada. Cik Ahmad. Yes. Ya. Cikgu Ali. Okay, saya pertama sekali bila kita tengok YouTube, saya nak beli buku tu kerana saya pelik kenapa harga buku tu mahal. Okay, faham. Sebab biasa kalau buku Prof Kamil lebih kurang RM20, RM30 je. Betul. Buku-buku lain yang saya beli pun harga dia sekitar tu. Ini jilid pertama pun dah harga 79. saya beli combo kan. Bila beli combo 180. 180 dengan post. So ini adalah buku yang paling mahal, buku bahasa Melayu yang paling mahal yang saya beli. Masya-Allah. So bila saya beli, okay, saya dapat jawapan di situ dan saya pegang kata-kata Cik Ahmad. Orang lain tak beli tak apa, tapi dia kena baca. Baik.
Menarik. Tak beli tak apa, tapi kena baca. Macam mana nak baca tak ada orang sekeliling kita yang beli? Tak nak kena beli. Betul Cikgu Ali? Jadi apa yang saya buat setelah saya habis baca, saya paksa orang lain untuk baca. Saya paksa kawan-kawan saya baca, dia mungkin tak baca habis. Saya bagi masa 2 hari. Mana boleh habis 2 hari. So, cara je bila dia tak habis, kalau nak baca seterusnya, kita dah bagi dia punya e-book pun tak puas juga. You belilah. Itu dalam masa 2 minggu saya dapat jual 10 buah buku. Masya Allah. Berkat tepukan kepada Cikgu Ali. Dahsyat. InsyaAllah. Okay. Itu cara dia. Dah tahu isu. Okay. Terima kasih Cikgu Ali di atas perkongsian. Okay. Macam mana nak dapatkan seminggu 10 jualan tu adalah dengan cara paksa orang lain baca. Lain macam kan. Cikgu Ali dia ada personal branding ni, dia ada pengaruh ni. Okay. Bila dia macam ni, kalau kata paksa orang baca, jangan orang kata macam Cikgu Ali cakap tadi, tak beli tak apa, janji baca. Okay. So buku yang kita ada kat tangan kita sekarang ni, kita bagi je orang baca. Boleh jadi, saya pun banyak kali dengar orang dia bila pinjam buku orang ni, dia tak puas. Dia tak boleh conteng, dia tak boleh nak koyak buku tu. Kan? Sebab buku orang dia pinjam. Lalas dia akan beli. Yang mana nak beli, aku pun nak beli jugalah. Dia macam tu. Give first and then you receive back. So saya percaya dengan cara memberi dulu, insya-Allah kita akan dapat balik. Okay, buku yang kita ada jangan letak dekat rak rumah, bagi orang baca. Okay, nanti dia akan nak, dia kata best sangat ni. Tapi kita cakap lah, dah lah tu 2 hari kita nak bagi orang lain yang pinjam pula. Dia macam hanging, dia tergantung kan. Kalau nak, okay, saya ada link, klik link ini. Contoh, baik. So, apakah yang customer ingin selesaikan? Okay, dan apakah akibat kalau tak beli buku Ustazah Basikal? Okay. Okay, saya nak tanya kepada Puan Rohibah lah. Boleh Puan Rohibah? Okay. Minta maaf saya tanya yang buka kamera je. Yang tak buka kamera saya takut dia orang tak nampak. Tak nampak macam mana nak tanya. Okay. Apa tadi soalan dia? Okay, soalan dia. Okay, bila Puan Rohibah dah tengok iklan, dah tengok YouTube, dah tengok Facebook, apa akibat pada Puan Rohibah kalau tak beli buku Ustazah Basikal ni? Apa akibat yang berlaku? Akibat dia rugilah sebab banyak sangat orang kata info, banyak sangat pengalaman yang kita boleh dapat dengan membaca buku Ustazah Basikal tu. Rugi. Sebab macam saya sendiri kan memang tak travel kan, memang tidak travel. Jadi bila saya baca tu, macam gitu benda tu ilmu yang sangat mahal. Jadi kalau siapa tak beli tu sangat rugi. Terutama orang yang tak pergi travel macam saya ni. Baik. Okey. Itu adalah selepas Puan baca baru nampak dia punya manfaat dalam buku tu. Sebelum beli tu adakah Puan dah tahu dah buku ni bermanfaat? Tak tahu. Sebab kan saya cerita sebelum ni kan yang saya nampak iklan duk lalu lalang saya kata geram pula saya tengok iklan ni, apa benda ni. Dah lah tengok tajuk kan Ustazah Basikal, lepas tu dekat gambar yang kat mana tu yang Pakistan. Gambar belakang tu background dia tasik tu. Saya kata apa benda buku ni apa asyik melintas kan. Jadi menimbulkan kegeraman. Memang saya tak tahu. Lepas tu dia dalam macam okay. Yang propose saya untuk beli saya sendiri. Tak ada orang propose pun. Boleh tak kalau saya cakap akibat dia kalau tak dapatkan buku Ustazah Basikal ini menyebabkan kita geram, ni menjadikan kita stres ataupun kita ni tak boleh tidur. Selagi tak dapat buku ni aku tak boleh tidur. Tidur lain je. Tidur lain je. Tapi bila kita buka Facebook je, sebab saya tengok dekat Facebook dulu, baru saya tengok Cik Ahmad punya video dekat YouTube tu kan. Jadi saya asyik lalu. Hari-hari saya buka Facebook, dia lalu. Saya kata apa benda pun ni. Dan saya masa Cik Ahmad, sepanjang pula saya cerita. Masa Cik Ahmad dalam proses nak pergi ke mengembara tu, saya memang tak tahu apa-apa pasal benda ni. Pasal pengembaraan. Saya iklan tu. Okay. So maksudnya dia akan akibat dia adalah geram. Hari-hari lalu geram, dia akan menimbulkan geram. Okay.
Tak hilang geram tu selagi tak dapat buku Ustazah basikal ni. Betul. Betul. Okey, akibat dia adalah geram. Baik. Okey, kita tanya Kak T lah. Okey Kak T. Apa akibat kalau Kak T tak dapat buku Ustazah basikal ni? Tak lena tidur termimpi-mimpi. Ni memang tak lena tidur. Kak T ni memang tak lena tidur. Dia teringat kan, lepas beli pun rasa nak share tapi tak sempat share. Termimpi-mimpi stress pula. Sampai mimpi-mimpi. Memang macam tu. Tapi betul lah, selagi macam kita rasa tak lepas kan. Bila dah beli, Alhamdulillah. Lepas bila dah baca, nak share tapi tak sempat. Ya Allah, rasa macam tu. Kita nak share tapi tak sempat. Jadi dia datang dalam mimpi pula dah. Ya Allah, geramnya aku. Rasa macam tu lah kan. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada Kak T dan Puan Rohibah. Alright. Yes, okay. Dia ada sebab macam mana nak menimbulkan orang ni jadi geram. Okay. Cara dia adalah memang kena nampak setiap hari lah. Kalau contoh dia dah geram ni, lepas tu saya tak teruskan iklan tu, adakah dia bertambah geram tu? Hilanglah geram dia. Betul tak? Betul. Okay. Sebab tu kena konsisten. Kami dah konsisten selama dah 2 tahun dah. Alhamdulillah. 2 tahun dah konsisten. Okay. Untuk menimbulkan geram tu bukan masa 1-2 hari tau. Okay. Untuk membuatkan orang tak cukup tidur tu, termimpi-mimpi tu bukan proses 1-2 hari. Betul Kak T? Berapa hari yang menyebabkan, berapa kali Kak T nampak sampai termimpi-mimpi tu? Betul sebab Kak T ingat yang betul Kak T geram betul tak boleh tidur tu 2 kali kan. Yang mimpi dia biasa tu sebab Kak T ni memang jenis benda-benda sikit macam mimpi. Macam kalau esok nak exam, malam ni dah macam dah jawab exam dah macam tu. Jadi yang betul geram tak boleh tidur tu 2 kali lah ingat. Kenapa. Lepas tu dia doa, ya Allah tolonglah. Okay. Alhamdulillah. Okay. So kita dah dapat result. Okay. Akibat. Kita kena highlightkan akibat ni. Okay. Nampak tak kalau ada satu iklan tu tulis jangan baca buku ini. Kalau tak apa lah ayat dia. Ya Allah, saya dah lupa dah. Kalau tak boleh tidur kan. Kalau tak tidur tak lena. Macam itulah ayat dia. Okay, itu iklan dia lah. Sebenarnya jangan mula baca. Kalau dah mula baca tak boleh berhenti. Yes, itu ayat dia. Jangan mula baca. Kalau tak boleh berhenti. Yang menyebabkan orang geram. Kenapa jangan baca? Dia rasa nak membeli. Sebab kata jangan. Sama jugalah macam tuan-tuan dan puan cakap jangan Google. Jangan Google dekat Pakistan tu. Tapi apa yang buat? Google. Reverse psychology. Baik. Okay. So kita kena beritahu audiens kita apa akibat jika tak atasi masalah itu. Ni A akibat daripada huruf A tadi. Siapa tadi? A yang pertama adalah akibat. Kita kena beritahu dia akibat dia. Okay, akibat adalah dia takkan boleh berhenti. Dahsyat. Jangan mula baca. Akibat dia tak boleh berhenti. Itulah akibat dia. Okay. Tapi itulah yang akan meningkatkan curiosity orang. Yes, meningkatkan curiosity. Alright. So apa masalah yang customer nak atasi? Iaitu solusi. A juga. Okay, apakah masalah yang customer nak A adalah atasi? Okay, sebagai solusi. Solusi dia adalah bila dah geram, dia nak atasi lah. Hilangkanlah kegeraman dia tu dengan membaca buku Ustazah basikal. Ataupun dia nak tidur nyenyak, dia tak nak lah termimpi-mimpi lagi. So, dia belilah buku Ustazah basikal untuk hilangkan mimpi-mimpi itu. Alright. Okay. P. C apa? S-I-A. P. Okay. P adalah potensi kemungkinan. Ini yang dipanggil gain. Okay. Gain ni pun kita kena beritahu juga kepada orang yang nak membeli. Okay. Kalau dia baca buku ni, apa kelebihan yang dia akan dapat? Itu yang kita kena cerita. Apa kelebihan yang dia dapat kalau dia baca buku ni? Alright, siapa yang nak kongsi? Yang tak buka kamera ni, siapa yang nak kongsi? Apakah kelebihan selepas baca buku Ustazah basikal ni? Saya nak dengar feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ada tak yang nak kongsi? Puan Marfuah ada?
Ya, Tuan Ahmad. Yes. Boleh. Boleh Okay. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya suka setelah baca buku ni, saya akan ulang balik tengok pada last setiap topik. Setiap topik tu dia ada pengajaran dekat situ. Betul. Kan di bahagian bawah. Jadi saya kalau sahabat-sahabat dapat lihat, saya selalu tag dekat FB saya kata-kata hikmat tu, pengajaran tu. Sampai ada yang respon dekat saya, ada seorang ustaz tu respon kat saya, dia menambah daripada ayat yang klausa yang saya share tu. Wow. Penerangan jelas. Jadi saya 2-3 kali dia bila saya masukkan pengajaran tu, dia akan respon. Last tu saya kata, Tuan, sebenarnya ni klausa daripada buku Ustazah Basikal yang saya share kan. Klausa tu membuatkan orang bertanya kan, dia akan apa pengajaran ni maksud dia. Jadi dia orang akan membuat huraian. Jadi dia mungkin nak tahu. Saya kata daripada buku Ustazah Basikal. Tapi ada juga yang tanya, ada yang juga yang just ignore je. Ya, so yang saya suka. Jadi bila saya share resensi buku dekat grup kuliah muslimah taman saya, sebab setiap hari Sabtu kita ada kuliah muslimah, saya sharekan buku tersebut kepada sesiapa yang berminat. Tapi kemudian ada 2 orang yang PM tepi saya, dia kata akak memang minat lah buku ni. Masa tu saya tak jadi affiliate lagi. Oh, belum lagi. Dia kata akak minat lah buku ni. Dia kata macam mana nak beli. Saya kata tak apa kak, saya bagi link. So saya share macam mana saya order buku tu. Saya share link tu untuk dia order. Jadi kakak yang order ni seorang ni pesakit kanser tahap 4. Jadi dia order sendiri. Sebab saya kata saya nak bagi pinjam dulu. Dia kata tak apa, dia kata akak tak nak pinjam, akak nak beli sebab akak boleh baca, kalau sekiranya akak mati pun nanti anak cucu akak boleh guna. Dia kata macam tu. Dia kata jadi manfaat daripada situ kan. Kemudian yang sahabat seorang lagi ustazah ni pun sama. Dia kata saya tak nak pinjam, saya nak beli sendiri, nak simpan. Dia kata untuk boleh orang lain baca juga dalam keluarga dia. Jadi itu yang saya suka. Macam saya pun lepas saya baca, saya suruh suami saya baca. Mula-mula tu macam lagi sibuk kerja kan. Tapi bila dah baca macam tu lah. Macam sahabat tadi kata, bila dah baca tu lupa sampai dah tengah hari nak masak ke, lupa. Macam saya pun kadang-kadang suami dah ke dapur dulu, dah ke tangan tu, okey barulah lipat sikit, tutup dulu. Penuh. Sebab bila ada dia punya part-part tu kan, kita perlukan penghayatan, ada part-part yang menunjukkan tempat-tempat yang menarik, memang saya akan search tengok lah. Itu je lah cara yang boleh kita buat. Sebab apa tak boleh mengembara dunia kita terkepung. Jadi bila tu peluang lah untuk kita lihat tempat-tempat menarik melalui maya. Baik. Okey. Terima kasih Cik Ahmad. Okey, sama. Okey, beri tekan tepukan gemuruh kepada Puan Marfuah. Okey. Boleh tak kalau saya simpulkan daripada cerita daripada Puan Marfuah ni adalah kelebihan ataupun potensi kemungkinan Puan Marfuah baca buku ni adalah mendapat hikmah ataupun menambah kebijaksanaan. Okay, itu adalah potensi kemungkinan. So maksudnya cara dia adalah kalau kita nak cerita pada orang, okay, bacalah buku Ustazah Basikal ni, nescaya kebijaksanaan kau bertambah sebab dekat setiap cerita dia ada hikmah. Okay, dia ada hikmah yang mungkin tak ada dekat Malaysia. Okay, dan dia diceritakan dekat luar negara. Contoh dekat India, okay, jumpa orang yang paling kaya dekat India dari segi jiwa, ataupun doa seorang ibu dekat Pakistan. Okay, banyak hikmah-hikmah yang boleh dikongsikan. Okay, so siapa yang baca, insya-Allah boleh dapat sedikit ilmu ataupun fakta ataupun cerita ataupun hikmah ataupun sedikit kebijaksanaan dalam membaca. Tapi Cik Ahmad, yang touching sikit lah sekejap tu menyebabkan saya terberhenti seketika dan berfikir
pada part yang di rumah India tu, di mana di India ya, yang Yes. dia Syaukat hidangkan makanan tu, Yes. dihidangkan makanan, dia persilakan Cik Ahmad dan Ustazah Lila makan dulu. Kemudian baru dia ambil pinggan bagi suami dia makan, kemudian anak dia makan. Dekat situ memang saya touching sikit lah. Berhenti melihat, ya Allah kata, kita tak sedar kadang ada di antara kita ni, kita masa tu kita pentingkan diri kita, sedangkan kita tak sedar bahawa orang lain tu lagi memerlukan sebenarnya. Betul. Kat situ memang saya berenang jugalah air mata baca kat situ. Kalau kita duduk dekat keadaan itu, memanglah macam Cik Ahmad kata tak boleh tidur malam. Saya kalau rasa saya pun memang tak boleh tidur malam, rasa bersalah tu ya. Kan? Betul. Ya Allah, sampai sekarang ni masih lagi rasa bersalah. Okey, tapi dia adalah pengajaran yang sangat besar untuk diri saya dengan untuk para pembaca. Itulah dia kata sebagai potensi kemungkinan. Mungkin hikmah-hikmah yang boleh digarap, dan saya yakin dan percaya setiap orang membaca cerita yang sama tapi mendapat hikmah yang berbeza. Siapa setuju? Dua komen setuju. Sebab saya sendiri, saya baca balik, saya dapat hikmah yang berbeza, tak sama macam yang sebelum ni. Itu yang dipanggil, itulah kelebihan kembara memburu hikmah. Kita dapat hikmah yang berbeza-beza. Okey, baik, jom kita teruskan. Okey, apakah potensi kemungkinan yang boleh Ustazah basikal? Kemungkinan yang boleh dapat daripada buku Ustazah basikal. Okey, kelebihan daripada isu yang dihadapi. Okey, tadi kita dah bincangkan dia punya potensi kemungkinan. Baik, kita yang nak masuk P yang kedua. Okey, iaitu adalah pasaran. Baik, semalam kita dah cerita berkenaan dengan magic numbers. Semalam ke kemarin? Magic numbers. Kemarin 2 hari lepas. Hari kedua. hari kedua. Okay. So ini kita nak into deep lagi. Okay, tentang pasaran dan market. Apa yang kita nak kaji? Market sekeliling kita. Sebelum ni saya ceritakan besar, market satu Malaysia. Sekarang ni kita nak kaji market lebih kecil dekat kawasan kita. Okay. So apa yang kita nak kaji? Yang pertama adalah kita perlu buat market study berapa buah sekolah. Siapa tahu berapa banyak sekolah dekat sekeliling dia. Pagi tadi saya dapat telefon daripada Cikgu Ali. Cikgu Ali cakap sekeliling dia ada 17 buah sekolah dekat Pontian. Betul Cikgu Ali? Betul. Saya ingat lagi. Masa tu saya tengah meeting, tapi saya dengar lah apa yang Cikgu Ali cakap. Ada 17 buah sekolah dan merancang untuk masuk ke 17. Betul Cikgu? Betul. Yes. InsyaAllah. Temu janji kita hari Khamis. Hari 12 hari bulan. 12 hari bulan minggu depan lah. Minggu depan saya dah tu pada Ayub. Ayub dah. Okay. InsyaAllah lah. Okey, alhamdulillah, berikan tepukan murah kepada Cikgu Ali. Fast action di antara orang yang pertama. Okey, Tapi ada permintaan juga daripada rakan-rakan guru. Kalau boleh dia kata jangan Cik Ahmad seorang, dia nak ustazah juga. boleh insya-Allah. Okey. Cik Muhammad Biasa kita akan buat 2 orang kan. Macam mana? Boleh share tak macam mana nak buat tu? Boleh share tak senang. macam mana? Nak organize. Senang je. Sekarang satu, kita Cik Ahmad tak payah datang ke Pontian. Sekarang kita boleh buat dalam Microsoft Teams atau Google Meet. Jadi setiap minggu kita akan buat LDP. Okey. Jadi tadi pagi kita buat LDP. Daripada LDP tadi lah tercetus saya kata why not? Sebab ramai yang bertanya kan, bila kita share ramai yang bertanya. Jadi biarlah, saya tak nak jual. Saya tak nak jual buku. Biarlah Cik Ahmad yang bercerita dan biarlah mereka cari. Yes. Bagi saya tak pentingkan jualan buku. Saya kata tak nak kaya, tidak. Tetapi saya lebih kepada nak mendapat hikmahnya. Apa keseronokan bila orang lain dapat ilmu? Apa keseronokan yang kita boleh bagi pada rakan-rakan guru kita untuk membagi motivasi? Dan tajuk yang saya beri ialah hikmah PDPR lawan hikmah kembara memburu hikmah. Masya-Allah. Jadi sekurang-kurang kita nak 2 dalam 1. Terbaik. Rakan-rakan kita dapat motivasi. Kalau sekarang ni mungkin cikgu-cikgu rasa stres, rasa apa. Tapi kalau dia melihat dalam kembara memburu hikmah tu, lagilah pelbagai cerita. 1001 malam.
Sampaikan cerita tapawai Ustazah tertinggal pun Cik Ahmad rasa macam mana punya. Sebab dia ingat Cik Ahmad pesan. Pada perempuan dia ada benda lain boleh tinggal, tapi tapawai dia jangan tinggal. Betul tu. Okey. So apa yang Jadi okey. saya ambil benda yang mudah, yang ringkas. Yang ringkas, kalau nawai itu niat kita bersih, okey. Kita luruskan niat. Betul. Untuk dakwah, insya-Allah hikmahnya lebih besar daripada apa yang kita jangkakan. Setuju. InsyaAllah matlamat kita jutawan dunia dan akhirat. InsyaAllah, tabarakallah. Okay, Alhamdulillah. Kita doakan sama-sama pada Tuan Cikgu Ali. Okay, sebenarnya saya sangat suka dan saya sangat gembira dengan apa yang Cikgu Ali sampaikan tadi ni, idea dia. Sebab sangat sama similarity dengan kita punya vision statement sebelum ni. Siapa ingat lagi vision statement tu? Ayat yang pertama adalah membantu. Membantu, memberikan inspirasi dan motivasi kepada 400,000 guru. Okay, first membantu. Yang nak cerita pasal sejuta naskah tu hujung-hujung je. So maksudnya dengan cara membantu, barulah kita akan dapat berapa yang kita nak. Okay, tapi kalau kita fokus hanya 1 juta tu, kita tak fokus on membantu, dia takkan datang macam tu. So apa yang Cikgu Ali ni buat betul. Okay, maksudnya first dalam mindset dia adalah tak kisah pun pasal duit. Yang penting adalah kita sampaikan hikmah. Sebab dia dah tahu dah hujung dia, aim dia, goal, ultimate goal dia adalah akhirat. Bila kita faham ultimate goal adalah akhirat, dunia ni akan kejar kita. That's the best part. Kalau kita utamakan membantu, first adalah membantu. Ini benda paling penting, membantu. Membantu untuk orang lain mendapat hikmah, membantu orang lain untuk menambahkan kebijaksanaan. Barulah Allah berikan, Allah buka kekayaan dia dekat atas muka dunia ni. Yes, kejar akhirat, dunia akan dapat. Tahniah. Seronok cerita dengan cikgu-cikgu ni. Saya pun dapat sesuatu. Saya pun banyak dapat sesuatu daripada cikgu-cikgu. Alright, so kita kena kenal pasti. Okay? Dalam kita kejar akhirat, kita pun kena ada numbers. Okay? Ada numbers untuk berapa nilai, berapa ramai orang yang kita nak bantu. Okay, ada berapa banyak sekolah? Berapa banyak sekolah yang kita nak bantu? Ada berapa orang cikgu? Berapa banyak cikgu? Siapa yang tahu dekat sekitar, dekat area dia ada berapa buah sekolah? Selain daripada Cikgu Ali lah. Cikgu Ali dia tahu ada 17 dekat Pontian. Okay, siapa tahu dekat sekitar area rumah dia tu, ataupun taman dia, kawasan dia tu, ataupun daerah dia tu ada berapa buah sekolah. Okay, please selepas ni buat kerja study sikit. Kaji. 143 Cikgu Mat. Cik Ahmad. Masya Allah, 143 kawasan mana tu? Di Kuantan. Di Kuantan. Di Kuantan. Saya tulis. Di Kuantan ada 143. Okey. Okey, kat mana lagi? Cik Ahmad, Ya, saya tengok cadangan ya, saya tengok macam mana kadang-kadang supplier terutama orang asing lah. Dia biasa dia akan hantar iklan ataupun flyers, iklan ke sekolah-sekolah. Maknanya saya percaya kalau Cik Ahmad buat flyers hantar ke sekolah-sekolah, mungkin ada yang berminat terutama di bawah unit counselling. Kita ada unit counselling, dia memang ada peruntukan PCG, keuangan yang boleh digunakan persen dia untuk membeli buku-buku berbentuk motivasi. Jadi sebab saya dulu bekas guru kaunseling, jadi saya tahulah untukkan duit tu. Jadi memang ada. Jadi memang kita belanjakan persen tu memang untuk pembelian buku. Dia ada persen untuk pembelian buku, persen untuk digunakan ceramah, untuk motivasi. Jadi persen pembelian buku ni kadang-kadang di pasaran kita suka nak mendapatkan buku-buku berbentuk motivasi. Jadi saya percaya sekiranya Cik Ahmad boleh deal dengan kementerian, sebab sekarang ni banyak je yang iklankan, tapi yang penting kena pegang di atas. Kita tak pegang di bawah. Bila pegang di bawah, kita kena rujuk di atas. Tapi kalau di bawah kita tak mudahlah nak dapat, mungkin kita kena meraba sendiri.
Tapi bila kita dah pegang di atas, cadangan daripada di atas akan mudahlah yang bawah tu. Sebab dia ada peruntukan. Duit tu nak guna. Macam sekarang ni, tempoh pandemik COVID, peruntukan mesti rasanya kurang dibelanjakan. Jadi peruntukan tu ada. Jadi boleh kita gunakan membeli satu set naskah 2 jilid ni mungkin setiap sekolah. Betul. Untuk rujukan. Itu cadangan lah. Tahniah. Terima kasih di atas cadangan yang sangat menarik, interesting on the solution. Dan saya nak buka juga kepada cikgu-cikgu yang mana ada yang terlibat dengan kaunseling. Okay, kita boleh find out how, macam mana nak buat ke arah masing-masing lah. Siapa yang ada kepakaran lah, kita nak berkongsi sama-sama. Okay, insyaAllah kita di HQ kita akan sampai ke arah tu. Tapi saya nak open untuk kerjasama. Saya lebih suka bekerjasama dengan cikgu-cikgu. Mana cikgu-cikgu yang ada orang kata ada kenal dengan orang-orang yang macam tu untuk kerjasama, we open to untuk kerjasama. Itulah functionnya affiliate. Majlis Guru Bimbingan dan Kaunseling, Cik Ahmad. Kalau di daerah-daerah ada, di negeri ada kementerian, Majlis Guru Bimbingan dan Kaunseling. Jadi bila majlis tu dia akan ada komite dia, ada jawatankuasa dia lah. Yang saya tengok slot Cik Ahmad yang pertama, Cik Ahmad ada buat ladap, sesi ladap dengan Majlis Guru Kaunseling Daerah Selangor Ni apa Hulu Langat Selangor. Hulu Langat ke mana? MGB. Majlis Guru Bimbingan Kaunseling tu. Saya tengok. Saya tengok hari kedua. Lagi satu bila buat ladap. Sabak Benam. Sabak Benam. Lagi satu bila buat ladap ni dalam pendidikan, kita perlukan sijil. Contoh macam perkongsian tadi, macam daerah Sabak Benam tu MGB dia sediakan sijil. Dan saya pun join pada hari kedua tu Cik Ahmad. Untuk dapat sijil, so boleh didaftarkan dalam ladap. Baik. Latihan dan pengamatan. Baik. Terima kasih. Right. So dapat bila kita faham pasal market, barulah kita ada idea siapakah orang yang paling tepat untuk kita nak buat untuk kita nak leverage. Dia panggil ayat dia adalah leverage, fully utilize. Sebab tu kita kena faham berapa buah sekolah, ada berapa orang cikgu, kawasan mana nak fokus, ataupun certain macam majlis guru bimbingan dan kaunseling itu adalah orang yang paling tepat. Yang macam Puan Maf'ah cakap, kena ada sijil. Sebab tu maksudnya dah lah kita jumpa orang yang tepat. Orang tu wajib pula tu kena tengok nak dapatkan sijil. Okay, orang yang tepat, orang yang paling tepat. So alhamdulillah saya sangat happy. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua dah nampak jelas, dah semakin faham tentang market. Siapa yang faham? Cuba komen yang faham. Dan hashtag I am a champion. Ini saya lupa lah nak suruh you all hashtag. Faham. I am champion. I am champion. Jom kita sama-sama doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yes, I am champion. Terima kasih. Baik. Okay, boleh saya teruskan? Okay. Yang P yang kedua. P yang kedua adalah bila kita ada market tadi, pasaran, okay, kita pergi ke pakar. Macam mana kita nak tunjukkan kepakaran kita? Yes, kita memang tak pakar, tapi kita sebenarnya boleh tunjukkan kepakaran kita. Okay, contoh kalau semalam saya ada bagi satu contoh kan, kalau kita sakit kan, kita sakit gigi. Adakah kita pergi kat klinik gigi yang pakar ataupun kita pergi ke hospital? Dan majoriti cakap pergi ke klinik gigi sebab dia pakar. So macam mana kita nak claim diri kita ni pakar? Siapa boleh bagi contoh? Macam mana kita nak claim diri kita ni pakar? Cepu emas. Cepu cemas. Macam mana kita nak claim? Ni kalau you all dapat ni, you all akan sentiasa cerita, aku adalah pakar. Okay, dia ada kat dalam kita punya vision statement. Kepakaran saya adalah membantu.
Betul tak? You all pakar tak dalam membantu orang? Pakar kan? Kepakaran saya adalah membantu anda untuk dapatkan buku Ustazah Basikal. Saya tahu macam mana nak daftar. Okey, kepakaran saya adalah membantu. Kita jangan cakap kepakaran saya adalah cerita tentang buku Ustazah Basikal atau kepakaran saya adalah travel. Bukan. Kepakaran saya adalah membantu. Membantu tu kena ada. Kepakaran saya adalah membantu. So orang macam, oh baguslah kepakaran dia membantu. Memanglah. Itulah cara kita nak claim kita ni pakar. Kepakaran saya adalah membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menghilangkan rasa bosan dan stres waktu PKP ni dengan cerita daripada buku Ustazah Basikal. So kita kongsikanlah cerita. Itulah kepakaran saya. Ceritakan balik daripada buku Ustazah Basikal tu untuk nak hilangkan rasa bosan ataupun nak dapatkan hikmah ataupun nak memberikan motivasi ataupun inspirasi. So kepakaran kita adalah untuk berkongsi, untuk membantu, memberikan motivasi dan inspirasi. Selepas baca buku Ustazah Basikal, kita semua jadi pakar. Okay. So kita kena highlightkan kita punya kepakaran. Dan macam mana orang nak cakap kita ni pakar? Okay, macam mana orang nak tahu kita ni pakar? Okay, your result create credibility. Okay, your result create credibility. Okay, Cuba tulis dekat ruangan komen. Okay, kita minta Ahmad Ayub untuk terangkan apa maksud dia. Your result create credibility. Okay. Okay. Your result create credibility. Cuba tulis. Your result create credibility. Okay. So, kalau kita nak berbincang, kalau kita nak sembang, kita nak share dengan orang, okay, selalu perkataan ni cakap kan, action better than word. Okay, your result create credibility. Macam mana kita nak ada credibility? Kita kena tunjuk result. Kita nak tunjuk result. Okay, kalau kita nak berjaya, kita orang yang bercakap tanpa dia buat, dia tak akan berjaya. Okay, orang pun tak nak dengar cakap dia. Okay. Okay, cerita pumpang. Okay, orang tak nampak credibility dia. Apa bukti? Tak ada result. Tak ada result yang dia tunjukkan. Okay, dalam kes kita sekarang, macam mana nak tunjuk yang kita ni ada credibility, mampu bantu. Mampu bantu orang untuk dapatkan, saya bagi contoh lah, untuk dapatkan hikmah, untuk dapatkan gain more knowledge. Apa bukti dia? So result adalah jawapan dia. Tunjuk result. So the key point is slide sebelah. Testimoni. Okay. Sebenarnya dalam zero cost marketing yang paling power sekali adalah testimoni. Show the testimony. Kalau tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu perasan kita dekat Ustazah Basikal, dekat Jiwa Kembara suka kadang-kadang suka share tentang testimoni. Okay, kita tak guna habis tentang testimoni, tapi kalau kita power kan testimoni ni adalah gambaran kepada result, gambaran kepada orang-orang yang dah rasai pengalaman. Itulah credibility kita. Credibility kita akan naik bila kita cerita. Apa credibility kau? Testimoni. Itulah jawapan dia. Kita boleh bagi testimoni dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk live. Sekarang kita dah tahu bahawa FB live video ni kan memberikan impact 30 kali ganda berbanding dengan copywriting, gambar, video. Kita sekarang ni kita usaha, kita cuba untuk kita bagi live ni hari-hari. Okay? Kita kalau boleh nak share result hari-hari, baru orang percaya. Baru orang percaya kita ni pakar dalam membantu orang beri inspirasi, pakar membantu orang dalam menghilangkan curiosity dia. Okay? Kita ada banyak testimoni.
saya seolah-olah membaca buku Ustazah Basikal ni seolah-olah pergi mengembara. Testimoni ni kita guna, kita tunjuk kredibiliti, kita tunjuk dekat orang-orang yang tak boleh nak pergi travel. Tapi dia nak rasa juga pengalaman seperti travel. Contoh. Okay. Dengan menggunakan showcase the result ataupun showcase the testimoni ni, kita tak perlu buat marketing mahal-mahal, marketing berbayar pun, kita dah boleh create result yang sangat powerful. Inilah orang kata the power of zero cost marketing dengan testimoni. Faham? Okay, jelas Okay, baik. Saya simpulkan apa yang Tuan Ayub cakap ni. Okay, result ada dua perkara. Ada dua cara kita nak tunjukkan result. Yang pertama adalah diri kita. Diri kita ada result. Kita adalah pakar dalam membantu. Yang kedua adalah produk tu sendiri. Produk tu dia ada result. Okay, buku Ustazah Basikal ni berapa dah jumlah dia terjual? Itu result. 22,000. Okay. Kenapa? Okay, saya bagi soalan kepada tuan-tuan dan puan supaya dia lebih mudah faham. Kenapa ramai orang pergi ke satu restoran? Kenapa ramai orang pergi ke satu-satu restoran tu? Siapa boleh jawab? Kalau boleh buka mic, jawab kat mic. Kalau boleh tulis kat situ. Kenapa ramai orang datang ke satu-satu restoran tu? Sebab ramai orang. Yes, itu jawapan dia. Tahniah kepada Puan Marwah. Kenapa ramainya orang datang ke restoran itu? Sebab ramainya orang di dalam restoran itu. Siapa yang selalu pergi dekat restoran yang ramai orang? Ataupun dia nak pergi ke restoran yang tak ada orang? Okay? Dalam mindset kita apa? Oh, yang tak ada orang tu mesti tak sedap. Yang ramai orang tu mesti sedap. Tapi saya berbeza. Saya suka pergi tempat yang tak ramai orang. Sebab saya tak kisah pun pasal sedap atau tak sedap. Yang penting aku kenyang. Itu saya lah. Saya orang yang berbeza. Okay. Satu lagi Ahmad. Dia kalau ramai orang nak menunggu lama. Saya pun tak suka macam tu. Yes. Okay. Sebab tu manusia ni dia ada macam-macam jenis. Tapi kita punya first, kita akan jadi curiosity. Betul? Kenapa ramai Nak juga. Satu hari aku nak juga rasa. Satu hari. Waktu tak ada orang, aku nak juga rasa. Dia menimbulkan curiosity. So, sebab tu kita kena tunjukkan result. Okay, buku ni dah terjual 22,000. Orang akan curious. Buku apa ni? 22,000 orang beli. Orang jadi pelik. Buku Ustazah Basikal. Ustazah? Dah lah Ustazah Basikal pula tu. Macam mana sampai 22,000 orang boleh beli? Dia akan menimbulkan curiosity. Result. Okay, ataupun kita tunjukkan testimoni. Contoh. Okay, ini testimoni yang orang bagilah, orang bagi yang kita nak timbulkan curiosity. Contoh yang pertama, testimoni saya bacakan. Mungkin gambar dia kecil. Okay, seminggu anak-anak aman dari mengadap telefon, rumah senyap seketika. Dia timbul tak curiosity? Kenapa budak-budak dah tak pegang handphone Kenapa dia pegang buku ni? Apa yang best buku ni? Testimoni. Okay, ataupun yang kedua, ada orang jawab, ada orang respon dan komen. Saya turut risau apabila Angah solat di Masjid Syiah di Iran. Takut Angah disembelih. Orang kata buku apa ni Ustazah Basikal cerita pasal Syiah ni? Dia akan menimbulkan curiosity. Testimoni tu dia menimbulkan curiosity. Dan kita cakap best seller. Kita tulis best seller. Buku apa best seller ni? Nak tahu juga. Okay, ada tak orang yang kat sini dia beli sebabkan ramainya orang beli buku ni? Kalau ada, cuba komen saya. Membeli buku Ustazah Basikal ni sebab ramainya orang membeli buku Ustazah Basikal ni. Ataupun membaca orang lain punya testimoni. Ada? Kalau ada, komen ada. Kalau tak ada, tak adalah yang kat dalam ni. Mungkin ada kat tempat lain. Orang membeli sebab ramainya orang membeli. Okay, setakat ni faham? Tak ada. Tak ada Saya memang tengok pada video sharing dekat kaunselor Selangor tu. Itu lebih detail, lebih deep. Okay, dia punya curiosity tu lebih deep sebab tengok sampai sejam sejam ke 2 jam. Sejam lebih rasanya masa dengan sahabat berenang punya. Okay, so itulah dia punya tarikan ataupun meninggalkan curiosity kepada orang lain. Alright? Okay. So, dan last kali adalah A. A adalah attract.
Macam mana kita nak attract orang? Kita dah tahu dah siapa. Okay. So kita kena attract dan masukkan dia kat dalam satu kolam ataupun dia panggil database lah, database ataupun leads. Okay. Untuk kita dapatkan leads. Dan kenapa pentingnya kita kena bagi e-book percuma dulu? Untuk dapatkan leads dengan database. Untuk attract dulu. Tarik dulu. Okay. Kemungkinan besar dia bukan orang yang tepat pun. Tapi yang pertama kita kena tarik dulu. Okay. Itu yang kami buat selama 2 tahun ni. Tarik dulu. Belum tentu dia minat, tapi minat boleh develop. Okay. Dapatkan database dulu, dapatkan nombor telefon dulu. Boleh jadi dia tak minat, tapi minat boleh dididik. Minat boleh di-develop. Okay, macam ni cara nak develop kan kita ada nombor telefon. Mungkin kita boleh bagi dia WhatsApp setiap hari ke. Kalau dia selesa lah. Kalau dia tak selesa, janganlah buat macam tu. Okay, saya dapatkan database ni sebab untuk nak hantar ke email. Siapa yang selalu dapat email? Setiap kali kalau YouTube baru keluar. Ada tak? Ada dapat email. Okay, update. Maksudnya dengan cara memberi. Email tu adalah memberi. Dah ada buku dah. Lepas tu dapat lagi notification untuk YouTube. Padahal yang YouTube tu tak termasuk dalam bayaran tu. Dalam bayaran buku. Kita add value. Tambah value. Okay, menyebabkan dia suka. Bila dia dah suka, the happy customer always bring another happy customer. Ni mahal ni. A happy customer always bring another happy customer. Sebab tu kita kena bagi customer kita tu happy. Gembira gila-gila. Supaya dia akan bawa customer yang baru kepada kita. Okay. Kalau kita buat dia gembira, adakah dia akan pergi kepada orang lain? Okay. Kalau kita tak bagi gembira, insyaAllah dia akan pergi dekat orang lain. So, okay. InsyaAllah semua okay ya? Macam dah berat je kan? Sekarang pun dah pukul 10.30. Okay, tak apa. Saya cepatkan. Saya lajukan sikit. Okay, dah termenung, dah seorang-seorang. Alright. Okay, comment I am a champion. Come on. Bagi aktif sikit, tulis sikit. Okay, I am a champion. Alright. Kenapa kena dapatkan database dan leads ni? Jadi saya dah cerita dah. Kenapa nak dapatkan database dan leads ni? Sebab dalam setiap database, dalam setiap seorang individu tu, dia ada nilai ekonomi yang kita boleh manfaatkan. Dia ada nilai ekonomi. Dalam satu customer, dia ada 5 orang kawan rapat ataupun keluarga dekat sekeliling dia. Okay? Buku Ustazah Basikal, yes, dia bukan repeatable punya produk. Dia bukan orang consume setiap hari ataupun setiap bulan. Okay? Tapi dia boleh mempengaruhi orang sekeliling dia. Dengan cara, macam saya cerita tadi, bahagiakan dia. Bila dia bahagia, dia akan bawa orang-orang lain yang bahagia kepada kita. Macam Cikgu Ali cakap, Cikgu Ali nak bahagiakan 17 buah sekolah. Agak-agak sekolah tu nak cari orang lain ke? Bila dah dibahagiakan oleh Cikgu Ali. Okay. The point is bantu bahagiakan dia. Okay. Contoh macam apa yang saya buat, apa yang Tuan Ayub buat. Okay, macam mana nak bahagiakan tuan-tuan dan puan adalah dengan beri kelas percuma selama 10 hari. Adakah tuan-tuan dan puan bahagia? Macam tak ada yang bahagia je. Macam tak ada yang bahagia. Ada? Okey, ada. Alhamdulillah, okay, bahagia. Okey, bila tuan-tuan dan puan bahagia, okey, tuan-tuan dan puan pun akan selesa. Selesa nak kongsikan buku Ustazah Basikal ni. So kita just apply benda yang sama. Okay, nampak jelas boleh manfaatkan. LTV dia panggil lifetime value untuk satu-satu database. Dan ada orang kata database is king. Kenapa database is king? Siapa boleh respon? Siapa boleh jawab? Database is king. Okay. Kenapa database nombor telefon ni sangat penting? Berapa orang ada nombor telefon cikgu kat dalam handphone yang belum ada lagi buku Ustazah Basikal? Itulah database. Nombor telefon. Okay.
Sebab dia king, okay? Sebab apa? Sebab if kita, contohlah media sosial semua dah tak ada. Media sosial semua dah tak ada. Okay? Sebab media sosial ni ada tempat kita, orang kata menumpang. Tempat menumpang. Kalau media sosial dah tak ada, kita ada database yang kita pegang. Kita boleh pakai email, kita boleh pakai SMS, kita boleh pakai WhatsApp dan sebagainya. Macam-macam medium kita boleh pakai untuk reach our customer. Ataupun kita nak keluarkan produk baru, kita boleh reach customer lama kita balik. Sebab tu database tu sangat penting bagi seorang usahawan. Okay, saya ulang, database sangat penting untuk seorang usahawan. Kalau kita tahu diri kita usahawan, simpan database. Kalau you usahawan, jangan simpan database. Bukan usahawan lah maksudnya. Alright. Okay, seterusnya. Okay, database is king. Tadi saya cerita tadi. Okay, dan A yang terakhir adalah action. Okay, bila kita dah kenal. Jangan. Ya. Boleh tak saya nak tambah sikit lah, sikit je. Silakan. Berkenaan dengan database. Okay, saya nak relatekan lah. Nak tambah sikit tentang bila kita bagi ibu percuma, okay, macam Encik Ahmad cakap, dia tak, mungkin dia tak beli, tapi kita dapat maklumat dia, nombor telefon dia yang mahal dalam handphone kita, okay. So kalau kita terus menjual, bagi link, okay, dia akan tekan link tu, dia tengok, mungkin dia minat tapi tak cukup minat yang membuatkan dia membuat-buat. Jadi dia akan tinggalkan. So kita terlepas satu customer yang potensi. Maksud leads ni, maksudnya orang yang minat. Dia ada 20 ke 30% minat terhadap kita. So tinggal nak garap sikit je. Kalau kita tak dapat nak, orang kata nak grab nombor telefon dia, satu kerugian yang besar sebenarnya. Teknik yang kita buat ni, bagi hadiah ibu, adalah sebenarnya zero cost marketing. Kalau kita nak berniaga apa pun, okay, guna teknik macam ni. Bagi offer, dapatkan nombor telefon. Kalau kita nak buat FB ads, tuan-tuan dan perempuan, nak buat FB ads, cost marketing yang kita untuk dapatkan satu nombor telefon yang berminat dengan kita, cuba teka berapa ringgit? Satu nombor. Untuk dapatkan satu nombor orang yang berminat dengan produk kita. Guess what? Guess how much? Satu nombor paling murah pun sekarang RM10. Nak cekau mana RM10? Paling mahal sekarang boleh sampai satu nombor RM30. Tapi apa yang kita ajar, okay, nak dapat customer yang berminat, bagi ibu percuma dapat nombor tu free nombor tu. Okay. Kalau kita pandai manfaatkan database yang ada dalam handphone kita, hari ni dia tak membeli, tapi esok kita follow up, insya-Allah dia akan membeli. Bila kita jaga pula membeli, leads tu dia membeli jadi customer, dia jadi database kita. Daripada database tu dia boleh bawa, kalau dia suka dengan kita, dia akan recommend 10 orang untuk beli dengan kita. Itulah yang terjadi pada bisnes-bisnes besar. Yang saya nampaklah potensi tu. Okay. So itu sahajalah saya nak tambah sikit yang itu je. Alright. Okay. Terima kasih Tuan Ahmad Ayub. Yes. Okay, database, nombor telefon yang ada dalam handphone kita, yang ada kawan-kawan kat dalam Facebook tu semua adalah berpotensi. Okay, yang kita boleh bantu mereka untuk memberikan inspirasi dan motivasi. Okay, yang terakhir. Ni yang terakhir. Okay, dah. Last. Okay, yang terakhir adalah action. Okay, last kali action adalah setiap kali kita punya copywriting ataupun kita punya live, kita kena siapkan bawah tu adalah arahan macam mana nak dapatkan. Sama ada ebook, kita nak bagi ebook ataupun arahan untuk membeli. Ya, jangan tinggalkan kita punya copywriting ataupun kita punya live tanpa apa-apa arahan. Sebab manusia ni dia perlu jelas. Kita memudahkan urusan dia. Sebab susah nak buat keputusan. Manusia susah buat keputusan. Kalau kita mudahkan dengan cara CTA ni maksud dia adalah call to action. Call to action tu adalah kawasan yang terakhir tu lah. Penulisan yang terakhir tu sama ada kita letak link kita ataupun ebook kita. Baik, sekian, terima kasih. Sebab dah pukul 10.40, saya tak nak memanjangkan lagi. Sebenarnya kita ada lagi satu tajuk nak tambah, iaitu adalah personal branding. Tapi tak apalah, kita simpan esok. Ke kita nak teruskan ni? Saya suka bagi lebih ni.
Jap Tuan Ahmad. Okey, silakan. Kalau nak share boleh tak? Sebab kan Tuan banyak bagi yang free kan. Macam e-book free. Betul. Lepas tu buat video dekat YouTube tu kan. Betul. Kan macam orang tengok ya Allah free kan. Lepas tu ada seorang hamba Allah ni dia beli buku sebab dia kata nak membantu je. Dia tak sempat lagi nak baca bila kita follow up kan. Dah buku dah sampai. Oh dah saya tak buka-buka pun lagi. Maksudnya dia beli tu dia kata kita dah tengok video, takkan nak tengok free je. Maksudnya dia balas balik video free tu dengan buku. Dia siap rekod tau dekat Messenger. Saya pasang boleh sebab rasa terharu dengan dia. Boleh. Saya pun nak dengar juga. Law of Dengar tak? Itulah pembelian buku saya Dengar. sebagai tanda sokongan kan. Yelah takkan nak tengok YouTube tu free je. Saya sebagai tanda sokongan lah saya pada mereka. Masya Allah. Saya tak kenal dia tau. Dia tengok live tuan yang TPM buat tu. Ilmu Wahyu. Dia seorang cikgu nama dia Cikgu Khairul Shah Alam Facebook dia. Lepas dia beli tu dia terus add saya jadi friend lah. Lepas tu saya tengok dia punya ni. Memang ya Allah rasa macam dia ni seorang yang sangat baik lah kan. Beli sekadar untuk bantu. Mungkin dia dah rasa sayang bila dah tengok live tu. Saya rasa kan ramai orang tengok live tu dia rasa sesuatu. Di sebalik cerita-cerita tu saya tak erti nak kata, kita rasa sayang. Macam mana? Rasa nak bantu, nak tolong. Selain daripada kita kongsi hikmah tu. Jadi mungkin itulah yang dia rasa kot. Kan? Dia dah enjoy dah dengan video. Lepas tu dia dah tengok live tu lagi. Jadi dia rasa maksudnya beli sekadar nak bantu. Baca tak baca lain cerita. Maksudnya dia menyumbang. Betul. Kekuatan lah. Bagi saya duk cerita kat orang lain. Buku Ustazah Batikah ni dia ada kekuatan dia sendiri. Sebab itulah Allah dah pilih cara Allah kan. Itu. Saja nak kongsi rasa tak tenang. Dah lama dah fikir dapat ni kan. Macam mana nak cerita bila timbul malam ni cerita je lah. Terima kasih banyak Kak T cerita sangat, saya sendiri pun meremang bulu roma. Sangat terinspirasi dengan cerita Kak T. Okey, apa yang kita boleh belajar daripada cerita Kak T ni? Sangat interesting apa yang Kak T kongsikan ni. Apa yang kita boleh belajar adalah dia macam ni tau. Dia panggil law of reciprocity ke apa tak? Saya tak pandai nak sebut bahasanya tu. Okey. Orang ni, manusia ni dia mudah terhutang budi. Okey. Dia kata asyik free ni, tak ada benda yang aku nak beli ke? Banyak sangat free ni. Tak ada benda yang aku nak beli ke? Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita Kak T adalah kita berkongsi je setiap hari. Jangan fikir pun pasal berapa banyak kita dapat. InsyaAllah rezeki Allah tu pasti ada. Kongsi je apa yang kita ada. Okay? Dan takkan rugi. Sebab apa takkan rugi? Okay? Saya minta maaf, saya kongsikan sikit apa hikmah yang saya dapat waktu travel adalah saya ada 3 prinsip. 3 prinsip yang dipanggil sebagai ISA. Saya banyak kali ulang ISA. Ilmu manfaat, sedekah jariah dan anak yang soleh. So bila dia ke arah ilmu yang bermanfaat ni, saya langsung tak kisah. Saya kongsi. Sebab saya tahu bila meninggal nanti insya-Allah akan ada currency yang saya dapat. Okay? So bila kita dah ilmu manfaat ni, kita dah tahu dah, bila kita kongsi ni kita dapat balik. Bila dekat alam yang berbeza, kita akan kongsi tu dengan secara wallahualam. Saya rasa saya ikhlas lah. Tapi kita tak tahu orang luar tu rasa macam mana kan. So macam tu. Bila kita dah faham hujung kita tu adalah syurga, hujung kita tu kita tak nak masuk neraka, adalah dengan cara ISA ni. Kongsi. Sebab benda ni juga saya belajar juga daripada mentor-mentor saya. Diorang ni terlalu banyak memberi sampai saya pun rasa tak ada benda yang nak beli ke? Kan sampai tahap macam tu. So itu apa yang saya pun belajar juga daripada cerita daripada Kak T ni. Okay, so kita buka lah ni open session ni. Mungkin ada juga yang nak meluahkan hati, okay, berkenaan dengan apa yang mereka lalui yang boleh memberi inspirasi kepada kita sama-sama. Kita ada lagi dalam masa 10 ke hingga ke 15 minit lah. Okay, sebelum kita tutup. Okay, Cik Ahmad. Okay, baik. InsyaAllah kalau kita bahagikan orang lain, kebahagiaan itu akan berbalik pada diri kita sendiri insyaAllah. Betul. Luruskan niat, bahagiakanlah siapa saja yang ada dekat sekitar kita, rakan-rakan kita. Luruskan niat, bahagiakan mereka, kebahagiaan baliklah yang kita dapat insyaAllah. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Ali
Saya pun rasa bahagia. Rasalah kebahagiaan tu. Saya dapat rasa kebahagiaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. So alhamdulillah, saya nak minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, dan saya insyaAllah saya halalkan semua ilmu ni bukan ilmu saya. Ini semua adalah ilmu datang daripada Allah yang hanya singgah sekejap kepada saya, yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Gunakanlah sebaik mungkin. InsyaAllah kita tak cas apa-apa untuk ilmu ni sebab bukan ilmu saya. Okay, gunakan yang sebaik mungkin. So saya minta maaf banyak segala kesalahan jika ada terkasar bahasa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Tuan Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah. Saya pasti anda semua dapat banyak sesuatu. Kalau tak kurang pun satu perkara dapat belajar satu benda pun malam ni pun dah cukup bagus dah. Alhamdulillah. Esok kita akan belajar berkenaan dia ada relate dia dengan hari ni. Esok kita akan belajar structure. Okay, structure macam mana nak buat copywriting dengan mudah. Sebenarnya teknik PESTA yang kita nak kongsikan esok, PESTA, PESTA ni dia bukan sahaja boleh digunakan dalam copywriting, tapi boleh juga digunakan dalam video, dalam kita punya speaking, okay, dalam pitching kita. Sama ada kita seorang guru, okay, guru besar dekat mana-mana untuk mempengaruhi orang. Okay, pesta ni, teknik pesta ni dia boleh mempengaruhi orang, emosi orang. Okay, dan teknik pesta ni juga rahsia macam mana Cik Ahmad boleh buat buku Ustazah Basikal. Sebenarnya teknik pesta je Cik Ahmad buat. Cik Ahmad olah ayat-ayat dalam tu sehingga kan okay, kita rasa macam geramnya. Okay, pasal ada ni, dia ada naik turun tu semua dengan teknik pesta. So esok jangan elakkan terlepas peluang nak belajar ilmu, nak buat copywriting lah. Saya cakap nak buat copywriting tentang pesta ni esok hari. Okay, esok hari insyaAllah. Kita jumpa lagi esok hari. Okay, so saya tak nak cakap banyak dah. Saya nak tamatkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka